Dan dalam mukadimah ini juga Syekh Abdul Qadir telah menyatakan bahawa Allah telah menjadikan langit dan bumi dan menjadikan makhluk-makhluk yang ada padanya, gunung ganang. Maka salah satu yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir di sini, yaitu Allah Ta'ala menjadikan bumi terhampar, menjadikan bumi terhampar. Kenyataan ini perlu diberikan sedikit ulasan, kerana baru-baru ini ada kefahaman-kefahaman yang cuba disebarkan dan ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan. Allah memberitahu kepada kita bahawa Dia telah menjadikan langit dan bumi, bahawa langit itu diciptakan Allah ada 7 lapisannya. Demikian juga bumi. Dan diberitahu juga di dalam Al-Quran bahawa bumi, matahari dan sebagainya itu bergerak pada paksinya, pada orbitnya. Jadi persoalan yang berkait bila Syekh Abdul Qadir menyebut Allah Ta'ala telah menghamparkan bumi, ternyata itu disebut di dalam Al-Quran. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasi. Bumi ini kami hamparkan. Wal ardi wa ma tahaha, dan bumi dan yang menghamparkan. Perlu kita fahami bahawa antara perkabaran Al-Quran dan penemuan sains tidak akan berlaku pertemuan. Perkabaran Al-Quran dan penemuan sains tak akan berlaku pertemuan. Sekiranya berlaku, pertemuan antara perkabaran Al-Quran dan hakikat-hakikat yang ditemui dalam kajian sains, sekiranya berlaku pertemuan, yakni kelainan, sama ada penemuan itu yang silap atau Al-Quran itu yang ditafsir secara yang tidak tepat. Sebab kedua-dua sumber ini datang dari sumber yang sama. Al-Quran wahyu Allah. Hakikat-hakikat kejadian alam ciptaan Allah bersumber dari sumber yang satu. Maka sebab itu tidak akan berlaku pertemuan. Tapi bila berlaku pertemuan, ada yang kurang. Kekurangan itu berkemungkinan daripada kajian kita belum lengkap, atau kita yang tersilap, belum sempurna kejadiannya. Dalam kajian kita itu belum menatijahkan natijah yang betul. Kajian kita belum sempurna. Atau tafsiran yang dibuat terhadap Al-Quran itu yang kurang jelas. Inilah yang bisa disebut. Di dalam Al-Quran ada diberitahu tentang beberapa hakikat sains. Ada diberitahu, ada dinyatakan. Sekalipun Al-Quran itu adalah wahyu Allah, petunjuk kepada manusia, tapi ada pada sebahagian ayat-ayatnya perkabaran tentang rahsia alam, sehingga dijelaskan banyak rahsia yang belum diketahui oleh manusia. Antaranya bahawa bumi ini bergerak. Bergeraknya bumi yang kita rasakan semacam statik sekarang. Hari ini kita duduk, kita rasa tak ada apa-apa. Kita pun tak rasa ruyu. Tak rasa macam duduk atas perahu. Tak rasa duduk atas
atas kapal ke pun tak berasa duduk. Dia berasa duduk atas tempat yang tetap. Tak berasa bergerak. Padahal bergerak. Di dalam Al-Quran dinyatakan, wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marra sahab. Engkau melihat kepada gunung galam dan engkau mendapatinya itu tidak bergerak, jamidah, tidak bergerak, duduk diam situ je. Wa hiya tamurru marra sahab. Tapi sebenarnya kata Allah, sebenarnya dia bergerak seperti bergeraknya awan. Jadi kita tengok gunung ganas tak bergerak, dan kita duduk sini tak berasa bergerak. Tapi Al-Quran membuka rahsia, wa hiya tamurru marra sahab. Sebenarnya dia bergerak seperti bergeraknya awan. Dulu orang tidak dapat memahami dengan baik perkabaran, hanya mengimani dan meyakini. Tapi hari ini orang dapat membuktikan hakikat ini dengan peralatan yang boleh dipercayai menuju panca indera, sehingga terbukti bahawa bumi ini memang bergerak. Memang bergerak. Jadi hakikat itu telah berjaya dibuktikan. Manusia berjaya membuktikan. Sedangkan pada waktu ayat ini diturunkan, orang tidak dapat mendesahkan, hanya meyakini bahawa itu firman Allah. Tapi buktinya tidak. Tapi di zaman sekarang orang boleh dapat membuktikan. Itu maksudnya. Maka antara perkara yang disebut dalam Al-Quran, dan itu disebut oleh Syamsul Qadir di dalam Muqaddimah ini, bumi itu kami hamparkan. Perkataan inilah, penjelasan inilah yang menjadikan segolongan orang memahami bahawa bumi ini bukan bulat tapi mendatar. Difahami oleh segolongan orang. Sehingga penemuan-penemuan yang ditemui oleh pengkaji-pengkaji dan bukti-bukti yang dikemukakan itu ditolak mentah-mentah, kerana dikira sebagai berlawanan dengan pengabaran Al-Quran. Isu ini sudah lama timbul, tapi akhir-akhir ini dimasukkan balik dalam WhatsApp, dimasukkan balik di dalam media sekarang ini. Dan ini memeningkan orang. Apa-apa yang kita belajar dalam sains selama ini tidak betul. Kerana Al-Quran menjelaskan bumi itu terhampar, bukan bulat. Kita mula-mula dulu. Kita mengaji nama, tapi tengok ni, pening. Ada yang berjaya, ada yang terpengaruh, ada yang menolak, dan macam-macam. Yang penting orang mula keraguan. Sebab itu dinyatakan tadi, antara hakikat sains dan hakikat perkabaran Al-Quran tidak akan berlaku pertentangan. Kalau bertentang, ada dua kemungkinan: penemuan itu tidak betul, ataupun tafsiran ayat yang kurang jelas. Maka melihat kepada ayat-ayat yang menyebut tentang perkara itu ditafsirkan oleh ulama, bumi itu kami hamparkan, bukanlah berarti bumi itu terhampar, tapi menunjukkan keluasan. Luas. Jadi ayat-ayat yang menyebut bumi itu terhampar tidaklah berarti bumi itu seperti papan sekeping. Perkataan itu dalam tafsiran ulama bermakna bumi itu diluaskan Allah.
bukan mengkabarkan bentuknya bahawa dia itu sekeping seperti itu. Di suatu ketika dulu ada segolongan orang yang membaca ayat-ayat seperti ini takut untuk pergi ke laut jauh-jauh, dibimbangi jatuh ke bawah. Satu ketika dulu. Dan hari ini dengan penemuan dan bukti-bukti yang dapat kita terima, orang sudah berjaya mengelilingi. Datang dari sini dan baliknya ke situ juga. Dan dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil yang dapat dibuktikan dengan panca indera, dengan akal yang kokoh, manusia menyatakan bumi itu bulat. Jadi saya nak beritahu hakikat bahawa Syekh Abdul Qadir menyebut, dan kali ini hari ini jadi isu bahawa bumi itu dihamparkan. Demikian juga Syekh Abdul Qadir menyebut bahawa gunung Kanak itu dipasarkan. Dan pengkaji-pengkaji sains sudah mengesahkan fungsi gunung Kanak itu memang sebagai seumpama paku. Pakar-pakar dalam bidang itu telah mengemukakan pandangan hasil penelitian dan kajian dan macam-macam lagi lah, dan mereka menyatakan bahawa memang fungsi gunung Kanak itu macam paku, macam pasar. Dan hal ini disebut dalam Al-Quran. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir lagi, saya mengulang sikit tentang perkara tadi itu disebabkan kerana dia menjadi isu akhir-akhir ini, sehingga kita jadi pening sikit. Kalau kita mengaji dalam apa yang kita mengaji dalam ilmu sains dengan kabar Al-Quran, seolahnya cuba ditunjukkan dia tidak betul lagi tu. Jadi kita jadi duduk tengah-tengah dah tahu nak pegang mana. Nak tolong ayat Al-Quran sebut itu. Nak tolong Al-Quran sebut. Tak mau terima bukti-bukti itu meyakinkan. Jadi maka fahamilah bahawa tadi bila berlaku pertemuan, sama ada penemuan itu yang salah atau tafsiran kita yang kurang tepat.